Yo, what's up guys? Pierre Andre is back. Alright, Assalamualaikum dan salam jatuh pada korang yang menonton channel Pierre Andre Vlog. Yes, kita kembali lagi guys. Apa khabar korang? Adakah korang dalam keadaan sihat? Kalau sihat, Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas nikmat kesihatan yang Allah berikan kepada kita guys. Allah bersyukur, Alhamdulillah ya Allah. Okay, hari ini memandangkan ini adalah hari Ahad guys. Dan of course bila hari Ahad ni confirm korang mesti nak spend time dengan keluarga, nak bawa keluarga jalan-jalan. Walau di mana pun kita pergi, make sure kita jaga diri kita baik-baik. Make sure kita jaga SOP guys. Pasal apa? Dengan menjaga SOP secara tak langsung kita dapat membantu bukan sahaja kerajaan tetapi diri kita daripada mengelak terkena penyakit COVID ni guys. Okay guys, hari ni aku santai-santai tadi tengok media sosial dan ada berita yang aku rasa bagus untuk kita ambil tahu dan ambil pengajaran guys. Ni aku tengok-tengok dekat My Media. Kau tengok kat sini, benda ni sesuatu yang kita perlu, macam mana nak cakap kita tengok dulu, kita baca dulu guys. Okay, My Media ni dia tulis kat sini, rampas beg tangan wanita selepas kereta dilanggar, lelaki ditahan polis. So kalau kita cuba fahamkan kat sini, dia cakap rampas beg tangan wanita selepas kereta dilanggar, lelaki ditahan polis. Okey, kalau kat sini kita dah faham berlaku kemalangan. Ada berlaku kemalangan antara kenderaan dan seorang lelaki ditahan selepas dia rampas beg tangan seorang wanita. So kita kalau nak rumuskan, kita tahu yang langgar dia adalah kereta pada pihak wanita ni lah. So mungkin lelaki ni tak puas hati, dia rampas beg tangan wanita yang langgar kereta dia. So kat sini ada kesalahan yang kita nampak jelas lah. Maknanya dia merampas sesuatu yang hak orang lain atau barang orang lain, itu tak boleh guys, itu salah. Walaupun memang berlaku kemalangan di situ, tapi bila kau ambil benda orang lain tanpa kebenaran pemilik dia, dan itu aku rasa dah jadi satu jenayah lah. So itu dah jadi satu kesalahan lain. Daripada kesalahan lain, kemalangan lain, dia dah menjadi satu kesalahan pula. Okay guys, kita baca sikit guys. Polis menahan seorang lelaki yang didakwa merampas beg tangan seorang pemandu wanita yang terlanggar keretanya di kilometer 14.6 Lebuh Raya Persekutuan tengah hari semalam. Laporan harian Metro. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Baharudin Mat Taib berkata suspek yang berusia 56 tahun membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah Shah Alam petang semalam. So lepas kejadian tu dia pergi buat report guys. Siasatan mendapati kemalangan membabitkan 3 kenderaan. Kenderaan berlaku apabila wanita yang memandu kereta BMW terlanggar belakang kereta kanan Perdua Proton Gen 2 yang dipandu lelaki berkenaan di hadapannya. Pelanggaran ini menyebabkan kereta lelaki itu terlanggar sebuah lagi kenderaan jenis Honda HR-V di hadapan yang dipandu oleh seorang wanita, katanya. Okey, menurut Baharudin tiada kecederaan dilaporkan dan kes disiasat mengikut Rule 10 L6 166/59 selain turut membuka kertas siasatan berhubung tindakan lelaki berkenaan mengikut Seksyen 379/323 Kanun Keseksaan. Okey, dia ada video kat sini guys. Sebelum kita bahas benda ni, kita tengok dulu video ni guys. You bagi IC sekarang. I tak nak kasih you. Bigo pakai. Hey. Hey. Salah weh. Hey, you pakai macam ni apa ini? Kita nak bagi IC, I take for you now. Hey, bigo tu pakai. Hey. Hello, dia yang nampak saja teh. Tolong. Kita cakap pergi balai. Cakap minta IC tak nak bagi. Kita pergi balai. Minta IC tak nak bagi. Pergi balai. Ada, pergi balai sekali. I pergi balai, you tak boleh angkat beg saya. I pegang you punya bag, you pergi balai sekarang. No. Sekarang kita pergi. Kamu diam. Tapi bag I pegang. Ay, kita punya pergi ni. Ini kita Tak ada. Pergi balai. Eh, beg saya. Pergi balai Sekarang sekarang. kita pergi. 靚女，你幫我做定係搶到我的 Ikut saya, pergi balai.？No. Ada, pergi balai. You take back my bag. Hello. Ikut saya. You ikut saya. No, itu bag saya. You can't do You that. ikut saya. You can't do that. 你人啊 You ikut saya. 喂！係人嚟㗎。 Ikut saya. Apa-apa. Follow
me. Hey, can you calm down? Can you calm down? We want to take back our bag. Hello. Hey, ada orang kah? Hey, ada orang macam ini, you gila? Kita bagi Gila, hey, orang nama. Okay guys, itu antara klip video yang tengah viral jugalah. Mana yang biasa dengan TikTok atau media sosial mesti ada tertengok atau terlintas dekat wall masing-masing tentang video yang kita tengok tadi. Benda ni aku rasa sangat penting untuk kita ambil pelajaran dan pengajaran. Okey, memang kita tengok video ni dia tidak ada pendahuluan ni kita tak nampak lah. Kita nampak dia dah tengah-tengah dan waktu bag tu dirampas. So aku tak boleh nak cakap salah siapa sekarang ni guys. Tapi memang secara jelas kita tahu lelaki tu telah buat kesalahan dengan mengambil beg tangan perempuan tu. Tapi permulaan dia, aku tak tahu kenapa boleh jadi macam tu. Adakah adik di antara dia orang tidak mahu bekerjasama ke? Itu aku tak tahu guys. Cumanya aku nak jelaskan kat sini guys, korang jangan masukkan ni isu perkauman. Ini bukan soal perkauman, ini adalah soal perangai individu tu sendiri. So tak kisahlah dia bangsa apa pun, kalau dia buat silap, dia bawa nama dia, bukan nama bangsa atau agama. So itu aku nak fahamkan korang, sebab aku tak nak ada masalah nanti orang cakap ni isu perkauman lah apa. No guys. Okay, kita tahu kat sini dalam video tu kita nampak dengan jelas tindakan lelaki ni salah guys. Itu dia merampas beg tangan perempuan ni. Dan bila dia merampas beg tangan perempuan ni dengan alasan perempuan ni tidak mahu bagi IC dia, of course salah lah. Dan aku tidak tahu kenapa. Memang aku rasa sebenarnya sebagai orang biasa kita tidak ada hak pun untuk meminta IC orang. Melainkan kalau jadi kemalangan macam tu, kita nak tengok IC, mungkin nak snap gambar, mungkin. Tapi kalau sampai pihak orang tu dia tak nak bagi IC, mungkin bukan sebab dia tidak mahu kerjasama, tapi mungkin dia nak selesaikan cara pergi ke balai ke apa ke. Tapi mungkin juga side pihak lelaki ni dia rasa tak selamat. Kalau dia belah macam tu je, nanti mungkin perempuan tu tinggalkan dia, mungkin. Tapi itu semua kebarangkalian lah. Cumanya yang kita nampak dengan jelas sekarang ni, tindakan lelaki ni salah, iaitu mengambil beg tangan perempuan ni. Dan bila dia ambil beg tangan perempuan ni, itu menjadi satu kesalahan yang aku rasa memang jelas lah kat situ. Aku bukan nak menyebelahi siapa-siapa guys, tapi ini sebagai pengajaran untuk kita apabila, of course kita tak minta berlakunya musibah atau benda-benda yang tak diingini, dan kita tahu benda ni terjadi disebabkan kemalangan yang berlaku antara mereka, dan disebabkan kemalangan inilah menjadi permasalahan yang kita tengok ni guys. Dan to be honest guys, memang setiap orang tak akan boleh lari daripada terkena musibah. Seperti aku pun pernah ada pengalaman aksiden juga guys. Tapi alhamdulillah bukan yang teruk-teruk lah, takat yang macam bumper macam tu pernah juga guys. Dan aku faham memang kalau berlakunya musibah macam tu, kita akan rasa macam kecewa, sedih, marah. Tetapi guys, sebagai peringatan kepada diri aku jugalah guys, bila berlakunya sesuatu yang macam tu, contoh kemalangan bumper, the first thing adalah kita kena kawal emosi kita guys. Kita kena jaga emosi kita, sebab sifat amarah tidak akan menyelesaikan masalah guys. Malah dia akan membawa permasalahan baru kalau orang yang kau berlanggar tu pun ada masalah yang sama. Dua-dua pandang baran. Jadi benda tak akan selesai. So the first thing kalau berlakunya pada siapa, dan benda ni sebagai peringatan lah, kita minta dijauhkan lah. Tapi kalau berlaku, the first thing aku rasa perkara yang perlu kita sebut adalah istighfar guys, ataupun kita sebut nama Allah, atau kita istighfar astaghfirullahalazim, ataupun Allahu Akbar. Kita memuji Allah, memuji Tuhan yang mencipta kita, dengan harapan Allah melembutkan hati kita guys, supaya kita tidak rasa macam aku faham memang semua orang sayang barang-barang masing-masing. Contoh aku pun ada kereta, aku pun sayang kereta aku. Kalau berlaku kemalangan, of course kita rasa alamak, barang kesayangan kita. Tapi bila kita istighfar dan memuji nama Allah, insya-Allah mungkin Allah akan melembutkan hati kita dan meletakkan ke tepi sifat sayang kita pada barang tu, sebab kita lebihkan Allah, Tuhan kita. So bila berlaku macam tu, aku pun pernah berlaku guys. The first thing kalau berlaku kat korang, kalau kau ada passenger, kalau passenger kau tu macam penumpang kau tu jenis pandang barang ke apa, jangan bagi dia keluar. Kau saja yang keluar. Try to coolkan benda ni dulu guys. Coolkan emosi kau. Tengok keadaan tu dulu. Bila tengok keadaan macam mana teruk ke, ambil gambar dulu. Ambil gambar kenderaan kau dan juga kenderaan orang tu sebagai bukti berlakunya kemalangan kat situ. Dan
Cara yang paling elok sebenarnya adalah berkomunikasi secara matang dan juga secara rasional supaya tidak melibatkan perasaan emosi. Aku rasa mesti akan ada emosi, mesti akan masuk lah guys, akan masuk campur. Tambah lagi kalau kereta orang tu kereta baru ke, kereta mahal ke, dia akan rasa macam dia masing-masing akan mencari kesalahan orang lain dulu sebelum mengakui kesalahan diri sendiri. Ini aku rasa normal sebagai manusia. Dia akan menyalahkan orang kat depan, emergency brake ke atau ni. Jarang-jarang orang akan terus salahkan diri sendiri. Jarang-jarang guys. Bila dah cool down, baru mereka akan realise, yes, mungkin aku pun ada salah juga. Tiba-tiba aku tak alert bila tengok ke depan tu di emergency brake, aku tak alert. Tiba-tiba jadilah perkara yang tak diingini. So kalau kita tengok situasi tadi tu, pokok pangkal dia aku tak tahu guys, pasal video dia separuh saja, sebab tu aku tak boleh nak judge dulu. Benda ni pun dah jadi kes polis. Cumanya kita nampak time bila mamat ni dia tak puas hati, laki ni tak puas hati pasal perempuan ni tak mau bagi apa yang diinginkan, iaitu dia nakkan IC. Tapi kalau secara rasional, kau nak ambil IC orang, kau simpan tu salah. Tapi aku tak tahu niat lelaki tu dia nak simpan ke atau dia nak ambil gambar. Itu aku tak tahu. Tapi bila perempuan ni tidak bagi IC dia, jadi lelaki ni dia jadi berang lah. Dengan mengambil keputusan untuk merampas, ambil beg perempuan ni dan ajak perempuan ni pergi ke balai polis. So kat situ kita nampak ada kesalahan dia lah guys. Dan aku pun tak tahu kenapa boleh jadi sampai macam tu. Sebenarnya kalau masing-masing try to cool down emosi, try to jadi lebih rational, lebih lembutkan hati, insya-Allah benda boleh selesai cara baik sebenarnya guys. As long as kalau masing-masing tidak ada kecederaan, itu yang paling penting. Sebab tu aku belajar juga guys. Kadang-kadang kalau jadi musibah, first thing aku akan make sure kalau diri aku atau keluarga aku tak mengalami luka atau tak ada kecederaan, aku akan terus alhamdulillah, syukur Allah. Syukur pada Allah sebab apa? Tak ada benda yang sangat teruk. Tapi kalau jadi pun sesuatu musibah, itu tanda sebab Allah sayang kita, Allah nak uji kita, Allah nak tengok macam mana keyakinan kita kepada Allah dan macam mana sifat sayang kita kepada Allah. Adakah kita mendahului benda yang kita suka atau kita mendahului Tuhan yang mencipta kita. Sebab tu Allah nak tengok kita guys. So benda ni sebagai peringatan kepada diri aku dan juga korang semua yang mana yang tonton, supaya kita lebih berhati-hati dan lebih cermat dalam memandu siapa yang bawa kereta lah. Kalau berlaku musibah pun kita, macam aku cakap tadi, kita istighfar dan kita bersyukur kalau kita tidak mengalami kecederaan yang serius guys. Dan kemudian barulah kita kawal emosi dan settlekan secara baik guys. Pasal benda boleh settlekan secara baik. Dan itu yang penting lah. So kalau tengok video tadi tu memang sesuatu yang aku rasa sedih lah tengok guys, pasal benda jadi macam tu kan. Tapi yelah, orang cakap tak kena kat batang hidung. Memanglah aku cakap macam ni, yes aku faham. Memang kalau tak kena kat batang hidung kita senang cakap kan. Tapi sebagai peringatan lah, macam aku cakap tadi, sebagai peringatan pada diri kita, kalau jadi macam ni, cool down dulu. Kita istighfar banyak-banyak, kita bersyukur kepada Allah. InsyaAllah Allah lembutkan hati kita dan juga pihak yang kita bermasalah tu guys. Dan okay guys, aku rasa video kali ni sampai kat sini saja. Mana yang dah tengok pada awal sampai habis, aku ucapkan jutaan terima kasih. Mana yang belum subscribe dulu channel ni. Please share video ni dengan kawan-kawan korang. Macam biasa guys, aku akan doakan supaya korang panjang umur, murah rezeki dan memudahkan segala urusan dunia dan akhirat guys. Sehingga kita jumpa untuk kita punya next video. Korang jaga diri baik-baik, stay safe, stay cool guys. Korang memang awesome. Ciao.